Ada kan? Ini aktif. Transfer lagi. Kalau nak pakai yang ni pun boleh ya. Boleh dengar lagu suara tinggi ataupun rendah. Base dekat mana je, Jabi? SQ. 9.20 sudah semestinya di jam yang terakhir bersama dengan saya Muaz Muhammad, dan hari ini juga kita bersama dengan tetamu kita dalam Terus Terang. Dan seperti yang anda dengarkan beberapa hari ini mengenai penipuan di internet, di mana noktanya promo yang telah pun kami berikan kepada anda. Hari ini kita bersama dengan dua orang tetamu yang telah pun kami jemput khas untuk anda. Tetamu kita yang pertama, Encik Syukri Mahmud, merupakan Ketua Facilities Bank Rakyat. Manakala seorang lagi, Akif Azizan, yang merupakan pengasas dan editor senior majalah Niaga.com. Masih lagi muda, berusia 22 tahun. Selamat pagi diucapkan kepada anda berdua. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Jadi mungkin kita boleh terus ke Encik Syukri. Apakah itu sebenarnya penipuan internet dan bagaimana ia boleh berlaku? Okey, Assalamualaikum para pendengar semua. Terlebih dahulu saya bagi pihak Bank Rakyat merakamkan penghargaan kerana diundang ke segmen ini dan memberi kesempatan bagi menjelaskan penipuan di internet. Jadi sebelum kita mula, mungkin saya nak kongsi sedikit statistik lah. Okey, berapa ramai pengguna internet di Malaysia? Sekarang ni pengguna internet ada 17.7 juta orang yang berdaftar di internet, ataupun dari segi peratusnya 62% daripada penduduk Malaysia. Jadi kalau dibandingkan dengan Korea 83%, itu paling tinggi lah di Asia. Wow. Malaysia 62. Jadi tahap orang kata tu bahasa Inggeris penetration rate lah. Tu agak tinggi lah. Okay, daripada 17.7 juta yang ada internet ni, 12.4 juta adalah ada perbankan internet. Jadi ataupun 43% lah daripada yang ada internet tu ada perbankan internet. Okey. Itu di antara statistik yang terkini Yang terkini. Okey. Jadi itu dia, dan mungkin dari segi penipuan internet tu boleh kita rungkaikan bagaimana agaknya kategori-kategorinya. Mungkin kalau kita tahu penipuan internet selalunya melibatkan mungkin dari segi jualan ataupun pelbagai lagi caranya. Mungkin Cik Syukri boleh kongsikan bersama kami. Okey, penipuan di perbankan internet ni dia berpunca daripada kecuaian pengguna lah. Disebabkan oleh pendedahan maklumat peribadi bank kepada pihak ketiga, seperti ID pengguna dan kata laluan. Termasuk juga maklumat lain seperti TPIN. Jadi TPIN ni ramai orang tak tahu apa TPIN. TPIN ni maksudnya Trading Personal Identification Number. Okey. Jadi TPIN ni orang ambil daripada ATM. Bila ambil daripada ATM, dia guna TPIN tu. Ni angka selalunya 6 digit angka. Dia gunakan digit tu masuk untuk create perbankan internet lah. Jadi selalunya pelanggan dia akan terima panggilan, kononnya dia menang hadiah lah. Menang hadiah, kita tak boleh sebutlah nama syarikat. Dia menang hadiah. Jadi untuk dapatkan hadiah dia kena masukkan nombor TPIN di ATM. Jadi bila dapat nombor TPIN, dia diserahkan pada pihak ketiga dengan nombor kad ATM diserahkan juga. Dengan dua nombor tu, pihak fraudster ataupun pihak penipu boleh create, boleh wujudkan akaun perbankan internet. Jadi dia boleh, orang kata take over lah. Dia boleh ambil alih akaun pelanggan, kemudian dia boleh transfer duit, buat top up handphone ke apa ke. Jadi, Saya rasa saya pernah dapat panggilan ini, tapi Ya. saya tak layan sangatlah. Sebab setelah kita dapat rasa ada kesangsian di situ, kerana dia minta macam-macam, katanya ada nak menang, ada nak bagi insurans lah, apalah. Itu antara caranya. Dan mungkin Akif selaku pengasas dan editor senior majalah Niaga.com ni, mungkin anda boleh kongsikan sikit apa yang sebenarnya anda lakukan ni dari majalah Niaga.com ni. Okey, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas jemputan ini. Nama saya Akif Azizan dan saya merupakan pengasas dan editor majalah Niaga. Baik,
apa yang saya lakukan bersama rakan niaga saya iaitu Tuan Nasbul Akil dengan Tuan Nasbul Arif adalah kami bertugas ataupun kami bertanggungjawab sebagai individu ataupun satu organisasi yang cuba sentiasa untuk menyediakan platform ilmu untuk memandaikan bangsa menerusi topik-topik yang berkaitan dengan keusahawanan. Jadi itu yang apa yang kami lakukan sehingga hari ini. Jadi produk itu dijual melalui internet? Produk itu kebanyakannya dijual melalui internet dan juga kami menganjurkan beberapa seminar dan juga latihan kepada organisasi ataupun individu. Oh, jadi bagaimana agaknya seseorang itu ingin mempercayai perniagaan anda? Sebab kita tahu ada yang kadang-kadang tak biasa dengan membeli belah di internet ini. Jadi majalah pun salah satunya medium yang dijual melalui internet. Jadi bagaimana anda meletakkan kepercayaan tu kepada orang yang ingin beli majalah ataupun barang-barang daripada niaga.com? Okey, ni soalan yang baik di mana saya juga menerima beberapa soalan yang sama secara kerap. Jadi pertama-tama apa yang saya pegang adalah beberapa prinsip yang diajar oleh mentor saya, iaitu ada 3 prinsip. Yang pertama adalah memaparkan imej bisnes yang jelas, iaitu kita kena beritahu siapa kita di sebalik perniagaan ini. Dan yang kedua pula adalah memberikan maklumat rujukan ataupun seperti email ataupun nombor telefon, dan juga yang terkini kita boleh gunakan ruangan social media seperti Facebook sendiri untuk memaparkan memaparkan kepercayaan bisnes pada pelanggan. Dan yang terakhir adalah berjumpa dengan prospek itu sendiri jika andai kata mereka masih lagi ragu-ragu dengan keupayaan kita menguruskan transaksi di internet. Jadi itu yang saya peganglah untuk tingkatkan kepercayaan di internet. Jadi kalau dah ada semua tu, senang untuk kita nak tahu kan apa yang kita boleh lakukan. Kalau kita konon-kononnya ditipu, kita dah ada email ataupun nombor telefon yang kita boleh dapatkan. Jadi mungkin kita tanya kepada Cik Syukri, adakah rakyat Malaysia kebanyakannya secara amnya, secara keseluruhannya masih lagi tidak matang dalam penggunaan internet? Okey, menerusi aduan yang kami terima, bolehlah disimpulkan bahawa orang ramai masih tidak mengerti kepentingan untuk menjaga maklumat peribadi. Okey, jadi walaupun mereka ni masih tahu menjaga ID pengguna dengan kata laluan, tapi mereka masih lagi tak tahu peranan tipin yang mereka ambil di ATM tu. Jadi itu yang mereka selalu kena tertipu lah. Jadi kalau nak nak jawab soalan tadi tu, saya berpendapat lah rakyat Malaysia ni masih kematangan tu masih ada lah. Mereka sebab kalau tidak takkanlah mereka masih ada akaun Facebook, ada Twitter lagi, ada YouTube dan macam-macam akaun lah mereka ada. Tapi kami lihat bila mereka buka akaun yang banyak ni, mereka mungkin tak baca terma dan syarat. Jadi dan terma juga kalau ambil kad ATM di bank-bank kan, terma syarat pun tak dibaca. Dalam terma syarat tu ada macam mana kena jaga kerahsiaan tipin, kena jaga kad ATM jangan dedah kepada pihak ketiga, semua tu ada dalam terma syarat. Jadi mereka mungkin tak terlepas pandang ataupun tak baca lah. Jadi even di ATM masa dia nak ambil tipin tu, kita ada tulis amaran, jangan dedahkan tipin anda kepada pihak ketiga di skrin ATM tu sendiri. Itu pun masih lagi mereka dedahkan. Jadi mungkin terlalu garah untuk dapat hadiah. Mungkin itulah. Jadi itulah. Kena betul-betul jaga apa yang dikatakan rahsia, kena tetap rahsia lah. Rahsia. Walaupun kita ditawarkan hadiah. Adakah rakyat Malaysia sebenarnya senang ataupun terlalu teruja agaknya kalau dapat hadiah free? Dapat rumah ke, dapat kereta ke? Boleh, saya boleh bagi sekarang ni Walaupun sebenarnya benda tu rahsia sebenarnya akaun kita kan. Jadi Akif kalau awak tengok dalam beberapa tahun ini kebelakangan ini banyak cerita-cerita ataupun laporan yang memaparkan bahawa rakyat Malaysia sering ditipu melalui internet. Tak kisahlah sama ada melalui pembelian ataupun melalui kadang-kadang hubungan pun ditipu melalui internet. Kan saya ada terbaca yang mana kerugian 1 juta oleh kerana percaya dengan seorang jejaka yang konon-kononnya dari luar negara kan. Jadi awak memang arif mengenai internet ini kerana awak pun melakukan penjualan di internet. Jadi sebenarnya apa yang perkara harus kita ambil tahu mengenai internet ini? Terutamanya wanita-wanita semua. Mereka senang terpedaya dengan pelbagai cerita palsu di internet tu. Okey, terima kasih soalan yang menarik.
Baik, biasanya kalau golongan ni kita panggil penjenayah cyber lah. Alright, isu ini pernah diketengahkan oleh Berita Harian jika tidak silap saya pada 15 Februari tahun 2012 di mana sindiket ini dia menggunakan wanita sekitar 30 hingga 40 tahun untuk mencuri duit mereka lah, senang cerita dia. Okey, apa yang berlaku di sini adalah mereka akan cuba memperdayakan wanita golongan ini dengan bercinta, konon-kononnya bercinta di ruangan yang sedia ada di internet seperti email, social media dan sebagainya. Dan sebaik saja benda ini berlaku ataupun mereka berjaya, mereka akan menggunakan alasan, biasanya golongan yang sindiket ni dia akan menjadikan diri mereka sebagai ahli perniagaan lah. Dan apabila wujud saja hubungan yang baik dengan wanita itu, mereka akan gunakan alasan bahawa perniagaan mereka ini ada masalah dan mereka memerlukan wang daripada golongan itu. Kemudian selepas mangsa memberikan wang, mereka beredar begitu saja. Betul. Jadi masalah ini untuk diselesaikan dengan cara yang baik adalah golongan yang jadi mangsa itu sendiri, di mana tanggungjawab mereka yang seadanya perlu mengenal pasti siapa kenalan mereka di internet. Jangan sewenang-wenangnya okey, nampak dia macam handsome sikit dekat Facebook, kacak sikit, ataupun mungkin dia menunjukkan beberapa profil yang tak jelas. Contoh macam kalau mereka mengatakan mereka adalah ahli perniagaan, okey, dari mana yang bukti syarikat-syarikat mereka dan sebagainya lah. Okey, jika ada petanda awal yang mencurigakan, jangan takut untuk terus laporkan kepada pihak berkuasa seperti polis dan sebagainya. Baik, dan satu lagi ingin saya kongsikan. Okey, dari sudut yang pertama. Dari sudut yang kedua adalah jangan mudah terdorong dengan janji-janji manis. Ataupun biasanya sindiket ini akan cuba sebaik mungkin lah untuk menawarkan 1001 janji manis. Dan dari satu dorongan yang paling jelas kat sini, jangan senang rasa nak cepat kaya dan sebagainya. Jadi khususnya yang melibatkan kewangan ni memang senang lah untuk kita ditipu. Jadi untuk golongan-golongan ini, maka perkongsian saya yang biasa saya tekankan, berhati-hatilah, sentiasa siasat siapa yang di sebalik individu yang kita berkomunikasi itu. Betul. Duit ini kadang-kadang boleh mengabulkan mata kita. Semua nak cepat je, jaranglah kita meniaga ni nak lambat-lambat. Tapi itulah, kalau meniaga betul-betul sebenarnya biar lambat, janji kita dapat keuntungan. Jadi Encik Syukri dah mempunyai beberapa pengalaman dalam perbankan ini. Jadi mungkin setiap bank ada syarat-syarat ataupun mungkin ada langkah-langkah yang diambil bagi mengatasi masalah-masalah penipuan internet ini. Jadi mungkin boleh kongsikan bersama kami. Okey, terima kasih soalan tu. Kita bukan saja bank rakyat, bank-bank yang lain pun sama, mengambil langkah yang sama lah. Kita ada satu bank-bank ni, dia ada satu mesyuarat yang diadakan setiap katakan setiap 10 tahunan ni dipanggil Internet Banking Task Force lah. Jadi dalam mesyuarat ni kita bincang macam mana kita nak menangani internet fraud ataupun penipuan dalam internet lah, khususnya perbankan internet lah. Jadi kita dah ambil beberapa langkah. Contohnya langkah yang pertama bank ambil adalah untuk kita jangan tunjukkan di dalam perbankan internet tu cara untuk menukar nombor handphone. Sebab nombor handphone ni bahayanya dia akan membolehkan pihak penipu ni untuk daftar third party, akaun pihak ketiga. Katakan pihak penipu ni dia dah buka satu akaun perbankan internet, dia dah take over, dia dah ambil alih akaun pelanggan. Kemudian dia nak transfer duit dia ke orang pihak ketiga. Untuk membolehkan dia transfer duit ke pihak ketiga, dia kena ada register phone number. Dia kena tukar nombor kepada nombor dia, nombor penipu tu lah. Jadi screen tu kita dah blank kan. Banyak bank dia dah tak ada, maknanya dah tak boleh tukar nombor handphone lah kepada nombor pihak dia lah, penipu tu. Jadi untuk bagi pelanggan yang betul-betul genuine betul, dia kalau dia nak tukar handphone, dia kena pergi ke kaunter. Jadi kaunter dia kena tunjuk IC. Jadi dari situ pihak bank pun tahulah ni pihak pelanggan yang sebenar je lah. Jadi itu langkah yang paling ketara dan yang paling pertama lah semua bank dah buat. Okey. Bagi bank rakyat kita letak kita tampak poster atas ATM tu, tambah poster amaran jangan dedah sekian. Jadi itu kita ada buat lah.
Jadi itu antara langkah-langkah supaya kita sentiasa berhati-hati ya. Kadang-kadang kita terlupa tu yang membuatkan ada pihak lain yang suka mengambil kesempatan. Kejap lagi kita akan bersama dengan Cik Syukri dan juga Akif dalam Terus Terang. Kita membincangkan hari ini mengenai penipuan internet. Dengarkan Fabulous Cat bawa aku terbang. Nasional FM sentiasa di hati. Nak record sekali? Record sekali? Jangan sebut. Kalau sebut, cakap sini tak duit. Jangan sebut. Kalau tuan cakap, okay, bank-bank di Malaysia. Okay. Dia tak sebut bank. Mungkin nak tanya contoh-contoh kes lah. Boleh? Bagi contoh kes. Akif mungkin boleh kongsikan pengalaman. Pernah tak Kena tipu? tipu. Mula-mula buka tu? Saya tak pernah. Oh, tak pernah? Alamak. Banyak. Okey. Saya yang tahu tu. Dalam lagi jutawan lah ni. 25 Yang ingat belum 30 dah jadi jutawan. Itu internet kan? Nak jemput dah tapi dia minta bayar. Kadang-kadang produk tu kita tak, yelah kita tak berapa nak percaya sangat kan. Satu lagi sampai dalam gambar cantik. Bukan macam yang kes sebelum ni beli apa iPhone ke Samsung dah bayar 2,000. Masa tu Share. kita dah tak boleh dapat lagi kan duit kita kan. Kepada anda yang terus bersama dengan kami Nasional FM sentiasa di hati. Bersama dengan kami dalam Terus Terang. Hari ini kita ada Encik Syukri dan juga kita ada Akif membincangkan mengenai penipuan internet. Jadi mungkin ya Encik Syukri boleh kongsikan bersama dengan kami antara kes-kes yang pernah didengar oleh mangsa yang membuat laporan. Kan macam-macam kes yang kita dengar. Jadi hari ini antara beberapa contoh yang boleh dikongsikan. Silakan. Okey, terima kasih masa kita mesyuarat dengan bank-bank ya. Jadi dia orang ni dia orang nak tahu actually pelanggan yang macam mana yang selalu kena tipu. Jadi semua bank buat kajian lah semua kajian. Actually sebenarnya tak ada profil yang tertentu. Maknanya semua orang boleh kena tipu. Baik pelajar, baik perempuan, baik lelaki, pencara, pekerja swasta, pekerja kerajaan, profesor, doktor, lawyer semua kena. Itu pun dia tak ada profil tertentu. Jadi menunjukkan kata gairahnya untuk dapatkan hadiah ni lah. Okey, kita ada beberapa kes yang kita pernah tangani. Ada satu kes di Kuala Kangsar seorang ibu dia dapat panggilan untuk menang hadiah. Tapi dia tak pandai nak dapatkan tipin sebab dia kan ibu orang tua kan. Dia diserahkan pada anak dia. Anak dia fikirlah dapatkan tipin. Sambil dia dapat depan ATM dah dapatkan tipin, dia tengah pegang telefon. Dia tengah bercakap dengan orang yang penipu tu lah. Masuk nombor sekian-sekian dalam ATM. Setelah dia masuk nombor sekian, dia serahlah nombor tu pada orang tu. Lepas tu hilang. Duit tu ibu tu simpan untuk kahwinkan anak dia. Lama dia nak kahwinkan anak dia tak ada duit. Tak jadilah kahwin orang tu. Jadi dia pakai kredit card. Itu kisah benar, dia pakai kredit card. Jadi kita dengar pun agak terharu jugalah. Taruhlah Jadi dia melapor pada polis. Dia datang ke cawangan di Kuala Kangsar. Kita buat selalu kes macam ni kita tengok rakaman video dalam ATM sebab setiap ATM ada video. Kita matchkan tarikh video tu dengan tipin yang diambil dalam kita punya journal report. Bila masa dan time to match, kita tengok siapa yang ambil tipin tu. Dia kita dapat buktikan sebenarnya anak dia yang ambil tipin tu. Sebab masa dia buat laporan polis, orang selalu pelanggan dia tak mengaku saya dah dedahkan nombor ni kat orang. Dia tak akan cakap sebab dia nak duit dia balik. Dia takkan dedah. Jadi bila dia tengok video, itu memang saya lah. Jadi dia tak boleh nak escape lah. Kiranya mula dia nak salahkan bank juga. Dia nak tuntut duit. Kata ni sistem kan. Salah sistem ni. Bukan salah saya. Jadi bila nampak terpapang muka depan ATM tu, video tu kan, dia tak boleh nak bangkang lah. Betul lah. Jadi memang salah dia lah. Selalu kes ni tu, selalu duit ni dia akan dia bukan hantar terus kepada pihak penipu. Dia ada akaun yang orang kata ni akaun yang pertengahan. Hantar akaun ni hantar kepada pihak yang satu lagi,
pihak satu lagi akhirnya akan berakhir di tawau. Di tawau tu orang keluar, ada penipu tu keluar duit di ATM. Jadi kiranya susah lah untuk kita nak mencari kerana dah berapa akaun dia pergi kan. Tu bila transfer dekat akaun di tawau tu, pihak penipu ni dia nak keluarkan duit, dia takkan guna ATM Bank Rakyat. Sebab ATM Bank Rakyat ada kamera. Sebab kalau keluar duit, ATM nampaklah siapa keluar duit. Jadi dia akan keluar duit di bank-bank lain lah. Bank-bank lain ATM yang tak ada kamera. Jadi saya tak nak sebut lah. Dia keluar duit, jadi tak dapatlah nak bukti siapa yang keluarkan duit. Okey. Jadi mungkin apabila contohnya kita pergi ke satu bank ni, kita keluar di bank yang lain, adakah mereka ada hubungan? Maksudnya kita tahu bank seluruh Malaysia ada macam perbincangan yang dilakukan, tapi dari segi penipuan sebegini, maksudnya kalau kita pergi ke bank A, kita dah hantar duit kat situ, penipuan berlaku di situ dan penipu ni akan keluar di bank B. Jadi adakah bank A dengan bank B akan bekerjasama untuk nak menyelesaikan masalah ni? Kita memang bekerjasama. Selalu kita akan tolong dapatkan video rakaman. Yang ada tu adalah dia akan serahkan. Tapi dia tak akan serahkan lah, dia akan simpan di cawangan mereka dan pihak polis akan datang lah tengok sekali lah. Okey, jadi mungkin rakan kita ni boleh kongsikan juga Akif pengalaman-pengalaman pernah ditipu di internet dan anda pun mesti macam-macam cerita yang pernah dengar, pernah dilaporkan kepada anda juga. Silakan. Okey, antara cerita yang saya dapat ni daripada akhbar lah, di mana satu laporan menyatakan pelanggan ni dia beli satu telefon bimbit, saya tidak ingat jenama apa, dengan harga 4 angka sekitar 1,500 ke 2,000 lah, dan akhirnya selepas transaksi dilakukan di satu laman sesawang, dalam masa beberapa hari saja dia dapat produk tu. Tapi dia dapat produk dalam bentuk kotak lah. So, dapat telefon bimbit tu dapat lah kononnya telefon bimbit tu. So bila dia buka kotak tu saja, dia tengok batu lesung. Alamak, batu lesung yang dia bagi. Batu dia something of that lah, macam batu lesung 2,000 harganya. Itu sangat mahal kan. So kat situ saya nampak benda ini masih lagi meluas dan tidak semua laman web yang orang kata pasar malam untuk di internet macam marketplace lah orang panggil, masih selamat, di mana ada beberapa peraturan yang senang dilakukan oleh penjenayah cyber. Dan berdasarkan pengalaman saya sendiri, alhamdulillah saya tidak terkena sebarang penipuan di internet. Tetapi di Majalah Niaga sendiri ataupun di Facebook saya sendiri, saya menerima banyak aduan berkenaan dengan email-email, khususnya dari email yang berkaitan dengan individu yang kononnya ada harta juta-juta. Tapi kononnya dia email kat CA menyatakan bahawa dia perlukan seseorang untuk uruskan harta pusaka dia. Dan mereka golongan ini dia punya terdesaknya sampai sanggup mengadakan temu janji semata-mata untuk dapatkan mangsa tersebut. Jadi antara kes itu ada juga yang pasal mengenai satu isu yang bila dia dah bayar, akhir sekali orang kata penjual tu dia hilang macam tu saja. Kebanyakan kes-kes macam ni lah yang biasa saya terima. Okey, jadi mungkin Cik Syukri selaku orang yang berpengalaman, dan mungkin juga kalau kita tengok dulu ataupun sekarang ni pun ada pelbagai cara berniaga di internet, contohnya seperti MLM ataupun saya pernah dengar dulu ada kalau kita masukkan duit ni ataupun kita beli wang pos atau sebagainya, macam-macam cerita lagi. Jadi melalui perbankan, adakah penipuan sebegini melalui bank juga ada, contohnya seperti perniagaan MLM ataupun perniagaan selain dari itu? Pernah tak Cik Syukri dengar? Saya tak pernah lah hadapi kes-kes tu, sebab kita kebanyakannya melibatkan pindahan wang lah. Pindahan wang kepada akaun pihak ketiga yang tidak dikenali. Jadi kes-kes selalu ni kita report kepada Bank Negara sebenarnya, kes-kes melalui AMLA kan, kita selalu report dan akan menjadi kes polis lah. Tapi kes MLM ni tak ada sangat lah. Tak ada lagi Jadi mungkin prosedur yang harus kita lakukan apabila kita sedar yang kita ditipu. Apa yang kita harus lakukan selain daripada membuat laporan polis? Mungkinkah kita boleh pergi ke bank tersebut, ataupun kita nak berjumpa dengan siapa di bank tersebut? Kita pun kadang-kadang bila kita dah kena tipu ni, kita macam takut and mungkin tak tahu nak tanya siapa. Jadi mungkin Cik Syukri boleh kongsikan siapa yang kita harus jumpa
Kan kadang-kadang pegawai bank yang jaga kat kaunter tu kita cerita dengan dia banyak pun dia pun itu bukan cerita saya tak tahu kan. Susah juga. Mungkin ada individu yang khusus boleh kita pergi apabila kita sedar kita ni ditipu. Okey, untuk makluman di Malaysia ni kita ada beberapa akta lah yang melindungi pelanggan. Yang satu dipanggil Multimedia Act, kemudian satu lagi Computer Crime Act. So ada dua akta ni lah. Jadi pelanggan bila dia ditipu tempat aduan pertama dia mesti pergi ke cawangan, ke bank yang di mana akaun dia berada lah. Dia pergi ke bank, kemudian bank akan proses lah. Dan juga dia perlu buat laporan polis. Itu kena buat. Sebab kalau tak ada laporan polis, bank pun tak boleh nak tunjukkan video tu lah yang saya katakan tadi tu kan. Dia kena ada laporan polis tu. Jadi bila pelanggan datang ke cawangan, dia kena bawa bersama polis. Polis sebagai witness, sebagai saksi lah untuk menonton video tu lah. Sekiranya tak jalan juga, buatlah aduan ke ibu pejabat. Ibu pejabat Tak kira lah, bukan tak semestinya rakyat kan. Mana-mana bank lah, maknanya kata escalate lah, maknanya bawa ke peringkat yang lebih atas di ibu pejabat. Jadi apabila kita lihat masih banyak lagi penipuan yang berlaku, adakah Akif rasa undang-undang cyber di Malaysia ni sebenarnya belum boleh lagi mengekang mereka-mereka yang melakukan penipuan sebegini? Dah banyak dah sebenarnya yang dilakukan, kalau kita tengok prosesnya, penambahbaikannya dah banyak, tapi penipuan tu masih lagi banyak berlaku. Okey, kalau ikutkan pada undang-undang cyber di Malaysia, pendapat saya memang dah sentiasa diperbarui dan sentiasa ditambah baik dari semasa ke semasa. Namun begitu, bergantung pada undang-undang cyber, pada undang-undang saja tidak cukup. Maksudnya saya undang-undang cyber yang telah diwujudkan ni. Dalam situasi ini, undang-undang yang penting adalah undang-undang yang dilatih pada diri sendiri. Iaitu itu adalah salah satu kunci utama untuk menghadapi situasi penipuan yang berlaku di internet lah. Okey, antara sebab saya cakap undang-undang yang dilatih pada diri sendiri penting, kerana undang-undang cyber ni boleh ditembusi oleh penjenayah cyber pada bila-bila masa. Kerana sifat mereka akan cuba untuk masuk ataupun siasat untuk ceroboh selagi mana yang boleh, walaupun diwujudkan pelbagai syarat dan juga undang-undang dari semasa ke semasa. Manakala undang-undang pada diri sendiri yang kita terapkan, iaitu dia adalah prinsip ataupun pegangan kita sendiri supaya lebih berhati-hati apabila berurusan dengan sesiapa saja di internet. Dan antara undang-undang yang boleh kita terapkan, yang pertama adalah sentiasa siasat latar belakang individu yang kita ingin berurusan itu, tidak kira dalam bentuk transaksi ataupun berkenalan. Dan yang kedua adalah sentiasa siasat latar belakang si penjual, iaitu siasat credibility mereka. Gunakan laman-laman sesawan yang sedia ada, seperti forum, Google tu sendiri boleh gunakan untuk search nama dia. Mungkin individu ini pernah dilaporkan mencurigakan oleh sesetengah pihak. Dan juga yang terakhir adalah mendapatkan maklumat-maklumat penting seperti nama penuh mereka, seperti IC, kalau boleh dapatkan nombor akaun, nombor telefon dan juga orang kata alamat. Jika berlaku perkara-perkara yang tidak diingini, senang untuk kita lapor kepada polis dengan memberikan maklumat-maklumat seperti ini. Jadi itu adalah cadangan saya lah. Saya pada nak tambah sikit. Silakan. Tadi di mana pelanggan boleh mengadu kan? Tadi saya kata di bank, di ibu pejabat. Satu tempat sekiranya bank masih mengambil masa lama ataupun masih tidak mau bayar, pelanggan, pihak pengguna boleh pergi ke, dipanggil Biro Perantaraan Biro Perantaraan Kewangan, Biro Perantaraan Kewangan ataupun Financial Mediation Bureau. Selalu bank itu panggil FMB lah. FMB ni adalah satu badan bebas lah yang jadi orang kata duduk tengah di antara bank dengan pengguna. Jadi pengguna tak dalam proses ni tidak melibatkan prosedur mahkamah. Kalau mahkamah kan memang ambil masa lama kan. Jadi dia akan tengok, dia akan kaji kes pengguna ni dengan kes bank. Kemudian dia akan buat keputusan, bank bayar ke tak bayar. Jadi kalau di peringkat bank ada cukup, tata cara semua ikut, ada video, ada warning, ada amaran telah diberi, mungkin keputusannya tak perlu, ini kesilapan pelanggan. Ataupun tengok bank ni tak cukup, video pun tak ada, amaran pun tak ada kan. Jadi tak memberi penerangan pada pengguna. Jadi maknanya bank kena bayar lah. Keputusan muktamad. Jadi
kena bayar. Nak tak nak bank kena Kena bayar. bayar. Lah. Okey. Jadi itu F&B yang peringkat yang akhir lah yang pengguna boleh pergi. Ada kebarangkalian jugalah. Ada. Mungkin bukan kesilapan tapi kelemahan yang bank tersebut tak letakkan seperti video dan juga amaran tadi. Sebab kalau kita tengok peratus bank melakukan kesilapan adalah sangat minima kan. Mungkin tak banyak yang kita dengar kes-kes tersalah pindah akaun ke, ada satu dua cerita lah. Tapi kalau tersalah masuk duit ataupun selalunya kesalahan bank jarang sekali kita dengar. Jadi secara kesimpulannya, mungkin Akif boleh kongsikan bersama dengan semua pendengar Nasional FM. Silakan. Okey, bagi para pengguna para pendengar Nasional FM, di sini ada beberapa kesimpulan yang boleh kita dapat daripada perbincangan ini. Dia ada dua sudut yang saya ingin ketengahkan. Yang pertama adalah dari sudut urusan transaksi, di mana sebagai pengguna ataupun sebagai pelanggan sentiasa siasat latar belakang si penjual, khususnya mereka yang menawarkan, contoh kalau produk tu kenapa harga rendah sangat daripada harga pasaran, dan juga kalau dari sudut satu lagi tu orang kata dari sudut sosial lah, kenapa mereka nak sangat berkenalan dengan kita, sentiasa nak jumpa, ada benda-benda yang mencurigakan, sentiasa siasat latar belakang mereka, kaji dengan lebih teliti. Dan seperti yang saya beritahu sebelum ni, ambil maklumat-maklumat penting mereka, bukan sebagai kita tak percaya langsung, cuma langkah keselamatan. Dan yang kedua, daripada sudut diri sendiri, berhati-hati dengan apabila merapatkan diri dengan individu yang tak dikenali inilah. Okey, apa yang penting di sini kita kena ingat, penjenayah cyber ini ataupun sindiket-sindiket ini, dia tidak akan berhenti untuk mencuba mendapatkan mangsa-mangsa baru. Walaupun seperti mana yang kita bincang sebentar tadi, walaupun undang-undang diwujudkan, dikuatkuasakan dalam bentuk cara, sebab dah nama pun penjenayah kan, mereka akan sentiasa cari jalan. Dia yang akan belajar macam mana nak lakukan penjenayah tu. Melakukan jenayah tu, walaupun dikuatkuasakan pelbagai akta pun, even walaupun di American Syarikat pun, yang cukup dikenali sebagai urusan transaksi internet di seluruh dunia, mereka juga menghadapi masalah yang sama. Dan pelbagai akta diwujudkan seperti FTC, ada Federal Commission, semua tu memainkan peranan yang penting. Tapi dalam masa yang sama, penjenayah itu tetap ada. Dan itu dia. Dan dalam masa yang sama, mereka ini akan sentiasa berikan 1001 janji manis. Dan tugas kita pula adalah memberikan 1001 cara untuk mengelakkan diri daripada terjerumus dalam kes ini. Okey, jadi Cik Syukri silakan. Okey, kesimpulan program pada hari ini adalah untuk meningkatkan kesedaran orang ramai lah tentang pentingnya menjaga maklumat peribadi bank, kata laluan, ID, TPIN, ATM dan sebagainya. Untuk maklumat pengguna ni para pendengar, e-payment ataupun dipanggil bayaran melalui elektronik adalah hala tuju masa depan bank. Maknanya kita diarahkan untuk promotekan e-payment. Jadi bila nak promote e-payment, kesedaran pun kena seiring lah. Takkan kita buat e-payment banyak, orang tak sedar. Macam saya mention awal tadi, peratusan orang yang ada perbankan internet ni 43%. Maknanya 43% daripada orang yang ada internet. Boleh katakan lebih kurang separuh lah daripada orang ada internet, semua ada perbankan internet. Jadi e-payment ni adalah satu kemudahan yang sangat mudah. Boleh bayar bil, boleh buat pindahan wang, boleh buat mobile top up, boleh bayar akaun kad kredit, untuk beli barang, barang MLM melalui internet semua boleh. Jadi kemudahan tu sangat convenient lah kepada pelanggan. Jadi kita menyuruh pada para pengguna untuk selalu berhati-hati lah bila kita menggunakan